Johor Bahru 106.2 FM. Orang-orang yang benar-benar soleh dan mukmin adalah orang yang beriman kuat di dalam hati, dalam waktu yang sama memiliki amal yang segunung, dan insya-Allah dengan redha Allah Subhanahu wa taala dia akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan selamat, tenang dan bahagia. Dengarkan rancangan Imanuna bersama saya Dr. Aiman Al-Akiti di setiap hari Khamis jam 5.10 petang hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Destinasi IKIM pada waktu ini, masih bersama Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Selamat petang kepada anda. Kita nak sambung lagi siaran kita, kuliah kita di petang ini menerusi rancangan Imanuna yang bermaksud iman kami. Pastinya kita nak bicarakan tentang tauhid kita ini, kan, ketauhidan hati kita, jiwa kita ini dan juga akidah kita ini, insya-Allah. Rujukan kita mana? Masih bersama kitab Tuhfatul Raghibin di karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Betul. Dan masih bersama kami tetamu tetap kita, insya-Allah, pada petang ini bersama Ibu Rosa Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormatan Institut Kefahaman Islam Malaysia. Ada dikunci pada waktu ini. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Kaifa haluka? Alhamdulillah bikhair. Kaifa halukumah? Alhamdulillah bikhair. InsyaAllah bikhair. Seadanya Doktor. Terima kasih masih lagi ruangkan masa di Radio IKIM ni Doktor. Alhamdulillah. Kita juga sedang bersiaran langsung di Facebook Live IKIM FM. Anda yang tonton tu jangan lupa juga untuk kita share sebanyak mungkin. Kalau ada pertanyaan, respon dan juga soalan-soalan, boleh juga hantarkan kepada kita di beberapa platform yang disediakan ni. Ya, boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112904004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Baik, kita nak buka lagi kitab kita ini dengan tajuk kita pada petang ini iaitu perbahasan contoh bid'ah. Ya, Doktor. Muka di mana, silakan Doktor. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada yang terhormat Saudara Syafiq, Datin Mona, kepada segenap asatizah para ahli akademik di Institut Kefahaman Islam Malaysia, kepada segenap pendengar setia Imanuna kita yang berada di luar sana, tolong bawa kereta berhati-hati. InsyaAllah semuanya selamat. Amin. InsyaAllah kita pada hari ini kita akan meneruskan tentang jenis iaitu beberapa pembahasan tentang perbahasan tentang contoh bid'ah. Yang mana mu'alif telah memberi dobit pada minggu lepas yang telah kita bahaskan, iaitu tentang bid'ah pada zat, af'al dan sifat Allah. Maka sekarang kita masuk adapun iaitu qala mu'alifur rahimahullah, adapun bid'ah pada segala perbuatan hamba. Jadi bid'ah pada segala perbuatan hamba. Maksudnya perbuatan manusia ni yang bersifat seharian dia, yang bukan sejenis i'tiqad tapi sejenis af'al. Atau pada segala sahabat Rasulullah SAW, ia bersalahan dengan firman Allah Ta'ala yang nyata atau hadis yang ittifaq segala ulama pada sahnya atau bersalahan mereka itu padanya. Jadi apabila perbuatan tersebut melanggar hadis yang disepakati, ittifaq, atau mungkin yang jelas ini adalah kalau kita lihat dari segi min nahiyati syarhi, iaitu min nahiyati syarhu dia, dari sisi syarah dia, kita akan faham bahawa hadis yang dimaksud ketika hadis itu mutawatir berarti sah keabsahan hadis tersebut dari segi wurudnya, iaitu sampainya kepada kita kerana dia mutawatir. Yang kedua, hadis tersebut juga adalah yang dalalah dia wadihah atau qat'iyul dalalah. Dalalahnya pasti, penunjukan atau makna hadis tersebut itu sesuatu yang pasti. Jadi dah tak boleh nak pindah kepada makna yang lain. Maka ketika itu segala ulama pada sahnya atau bersalahan mereka itu padanya,
maka bid'ah yang demikian itu pada mewajibkan kufur jua. Jadi bid'ah yang seperti ini yang boleh menyebabkan seorang itu jatuh dalam kufur. Sekali-kali bersalah-salahan ulama'. Maksud dia apa? Jadi contoh dia, ulama' dah kata, hadis dah jelas. Solat 5 waktu, itu kan satu yang jelas fardu. Dan memang tidak ada khilaf. Dan hadis tentangnya juga tidak ada khilaf. Bahkan jumlah rakaatnya juga tidak ada khilaf. Dari segi wurudnya, dari segi wuduhnya. Kejelasan hadis tersebut menjelaskan jumlah solat subuh 2, solat zuhur 4 dan lain-lain. Tapi dia pilih untuk menyalahi ulama' tadi. Jadi sekali-kali bersalah-salahan ulama', maksud dia apa? Dia memilih untuk yukhalif. Sekali-kali itu jangan sekali-kali. Itulah lebih kurang makna dia. Maksud kalau dia memilih untuk berbeza dengan ulama' dalam bab ini, maka dia boleh jatuh dalam kekufuran. Ini maksud dia. Dan jika bid'ah itu bersalahan dengan kias atau hadis yang tiada ittifaq. Jadi ada nas dan dia itu bukan mutawatir, ataupun dia ini tak ada mutawatir tapi dia bersalahan dengan kias yang jali. Segala ulama' pada sahnya atau pada hadis itu takwil. Memang ada hadis itu takwil sekira-kira timbul syubhah. Jadi kalau kita takwilkan juga hadis tersebut akan menimbulkan syubhah, maka bid'ah yang demikian itu tiada mewajibkan kufur. Hanya jadi bid'ah sayyiat, iaitu buruk jua. Maka ia maksiat yang amat keji, wajiblah bertaubat daripadanya. Contoh dia apa? Iaitu beberapa amalan yang disalahfahami oleh umat Islam yang datang setelahnya, seperti salat raghaib. Contoh dia, salat raghaib ni tidak ada nas tentangnya, dan jenis-jenis salat sunat telah dijelaskan. Dia tidak memilih untuk melakukan solat sunat mutlak, tapi mengadakan satu solat sunat yang baru yang menyalahi. Itu contoh dia. Menyalahi qiyas ataupun hadis yang walaupun tidak ittifaq, tapi takwil tersebut justru menimbulkan syubhah. Maka ini termasuk bid'ah sayyiat. Maka ini tak boleh lah. Ini kena bezakan antara, ini bukan masalah solat tasbih, solat hajat kan. Itu lain. Itu ulama' ada wajah hujah yang ulama' pakai. Maksudnya ada, kalau kita buka kitab, contoh dia Hasyiah At-Tarmasi ala Mawhibah nama kita dia Minhajil Qawim, karangan Ibnu Hajar Al-Haytami, disyarahkan oleh Mahfud Termas, namanya Mawhibah Dzil Fadli atau dipanggil dengan Hasyiah Tarmasi. Kat situ dia jelaskan solat hajat, apa dalil dia bagi. Mungkin hadis dia dhaif. Okey, tapi dia tidak menyalahi kias. Ini jelas. Dan hadis itu walaupun kalau ditakwil, dia tidak menimbulkan syubhat. Ini maksud dia. Kalau sampai menimbulkan syubhat, itu yang tak boleh. Contoh dia mengadakan suatu ibadat yang baru yang jelas menyalahi kias. Contoh dia apa? Contoh dia, kita tahu ketika melakukan solat Idul Adha, Idul Fitri, tidak disyariatkan azan. Yang disunahkan, bukan disunahkan, yang ditasjidkan adalah, ialah termasuk sunnah lah, adalah melakukan takbir. Takbir kerana syiar untuk solat Idul Adha dan Idul Fitri adalah takbir. Tiba-tiba dia nak menyalahi kias dengan buat azan. Dengan menggunakan kias yang menyalahi lah. Kias ma'al farik lah kita panggil. Iaitu kias kononnya setiap kalau solat 5 waktu itu ada azan, ini kan sunat yang mandubah, azan ni baik, kita buat azan. Ini salah lah. Ini adalah termasuk bid'ah yang sayyiat. Kerana yang dah ada nas dia, okey, walaupun yang dah ada nas dia adalah melakukan apa? Melakukan takbir. Tapi ini berbeza dengan contoh saya bagi tadi, iaitu solat hajat, solat tasbih, solat sunat-sunat yang terkenal lah, yang ada dalam kitab-kitab turath.
Ini tidak ada masalah kerana walaupun sebahagian hadisnya dhaif, boleh digunakan dalam fadailul a'mal dan tidak jatuh di dalam kebid'ahan yang sayyiat. Ini. Okey, jelas kan? Lalu dia sebut hubaya tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak. Okey. Hendaklah engkau ketahui hai penuntut. Nak tak nak kau kena juga. Kena tahu wahai penuntut bahawasanya pekerjaan yang telah teradat. Ada beberapa perbuatan umat yang menjadi adat. Terutama orang-orang mungkin di Kalimantan lah. Tempat Syekh Arsyad Al-Banjari ni. Kita tahulah kat sana suatu pulau yang sangat besar. Kan? Borneo ni pulau yang sangat besar. Kekayaan dia Masya Allah. Jenis orang dia pun Masya Allah. Kan banyak. Dan agama yang ada di sana pun Masya Allah. Misalnya. Tapi ketika umat itu yang dah jadi Islam, ada beberapa adat yang dibawa yang insya-Allah kita akan syarah setelah ini. Baik, insya-Allah kita akan sambung lagi dengan tajuk perbahasan contoh bid'ah dan kita jemput anda untuk hantarkan soalan di talian WhatsApp konti kita 0112900404 dan juga di Facebook Live IKIM FM. Boleh letakkan pertanyaan anda di ruangan komen. Ya, insya-Allah. Dan para pendengar, kita berehat seketika pada waktu ini, kita akan kembali selepas ini. Terus setia bersama kami. بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Nak dengar rancangan Santapan Jiwa untuk Kehidupan? Semuanya ada di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Imanuna. Ya, anda sedang bersama kita untuk teruskan lagi pengajian kita menerusi rancangan Imanuna ini. Kita buka tajuk hari ini, perbahasan contoh bid'ah bersama dengan tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat IKIM, serta kita sedang siarkan di Facebook Live IKIM FM. Share, kongsikan dan juga sama-sama kita berikan yang terbaik untuk pengajian kita petang ini, insya-Allah. InsyaAllah. Para pendengar, kalau ada pertanyaan boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-2904-004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Ya, kita sambung doktor untuk tajuk ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bahawasanya pekerjaan yang telah teradat pada sesetengah negeri bawah angin. Jadi ini kita nak bahas tentang beberapa yang pekerjaan dia telah teradat. Jadi menjadi adat resam. Kerana di Borneo, mereka ni baru masuk Islam. So budaya tu dia bawa. Samalah. Hatta di Tanah Melayu ni, pernah terjadi budaya tu dibawa terus. Dia masih diadakan padahal benda itu jelas-jelas menyalahi. Kalau tidak menyalahi tak apa. Maksud dia dari agama lain, agama animisme mereka, dia bawa kepada Islam. Iaitu apa? Pada sesetengah negeri bawah angin. Jadi istilah ulama waktu tu ada yang guna bilad Jawi, itu bahasa Arab lah. Contoh dia Syekh Ibn Tufail, dia menggunakan bahasa tempat Sumatera, Tanah Melayu, Jawa dan lain-lain dipanggil sebagai biladul Jawi. Tapi istilah bahasa Melayunya yang terkenal juga negara bawah angin. Mungkin China tu angin lah kot. Bawah dia ni bawah angin lah maksud dia. Allahualam. Tapi dia sebutlah bawah angin. Bawah angin ni iaitu Kepulauan Melayu. Okey. Seperti membuang fasilah. Seperti contoh dia bagi contoh adalah membuang fasilah. Fasilah tu apa? Iaitu membuang sial. Contoh dia yang kita tak boleh, jelas-jelas ada unsur-unsur yang boleh dapat menggugat iman kita adalah apabila kita buat macam contoh dia semangat padi. Benda-benda itu adalah perkara yang jelas tidak diperbolehkan. Kalau hanya sekadar budaya, kita buat makan-makan, sedekah, itu tak ada masalah. Itu tak ada masalah. Contoh dia macam ulang tahun, lepas tu kita buat makan-makan, kita niat sedekah kepada orang yang pekerja-pekerja yang bersama dengan kita. Itu tak ada masalah. Tapi yang dicontohkan ini nanti dia bagi contoh. Ini contoh, membuang sial. Dan menyangkar. Menyangkar ni apa? Iaitu membuat sesajian. Kalau bahasa Jawa dia panggil sesajen. Bahasa Melayu ni sesajian, menyangkar. Contoh dia, kita letak pisang, kita letak beras, pulut kuning, baru kita sadai. Ini untuk jin-jin makan. Misalan dia. Itu tak boleh lah. Itu jelas. Kenapa? Nanti kita akan bahas keharamannya. Dan menyangkar. Dan barang yang seumpamanya, yang sesama dengannya lah, adalah bid'ah pada perbuatan hamba. Maksudnya bid'ah ini adalah bid'ah kepada perbuatan. Jadi bukan bid'ah kepada sifat Allah, zat Allah, i'tiqad tadi. Tapi perbuatan pada bid'ah pada perbuatan hamba yang bercanggah dengan Al-Quran. Kerana apa? Satu, dia dah melanggar Al-Quran. Dia dah melanggar hadis. Dia melanggar kaul sahabat yang disebut tadi kan. Kaul sahabat dan juga ijma' sekalian ulama. Sebab tu saya nasihatkan kepada sahabat-sahabat, pada semua hadirin wal hadirat di luar sana, jangan mudah tertipu dengan segala jenis perbomohan atau perdukunan. Jangan tertipu dengan guna nama, kita tukar je nama dia jadi tabib berarti halal. Tak boleh. Ini jangan salah. Jangan salah. Perbuatan tu kena sahih baru boleh. Kalau salah tak boleh. Yang ada di zaman Rasulullah SAW adalah ruqyah. Ruqyah memang masyru'. Ruqyah ni ada cara jampi lah kita panggil. Tapi bukan jampi Malaysia tu. Ruqyah bahasa Arab tu maksud dia apa? Dia itu ada bacaan-bacaan Al-Quran yang digunakan untuk
berubat ketika orang terkena perkara gangguan-gangguan yang gaib dan lain-lain. Tapi jangan tertipu dengan bomoh-bomoh yang ada di luar sana yang bawa benda-benda pelik. Ini janganlah. Mulalah dengan buluhnya, apanya. Ini saya nak tanyalah, zaman Rasul ada buluh ke? Itu. Maksud di buluh ada ke di Hijaz? So kita jangan sampai tertipu. Atau ditakut-takutkan, ini ada banyak yang datang, dia seorang je nampak, orang lain tak nampak. Ini jangan mudah tertipu. Memang perkara tersebut adalah harus terjadinya. Maksudnya sihir dan apa-apa ni memang harus terjadinya. Tapi kita kena tahu apa itu penipuan dan apa itu sihir. Ini sekarang masalahnya banyak fraud. Sikit-sikit ini kena sihir, sikit-sikit kena santau. Tiap-tiap hari kena santau. Bomoh yang santau tu tak penat ke tiap-tiap hari duk hantar? Ini kena faham contoh dia. So ini dia ingatkan. Benda-benda ini semua adalah bercanggah dengan Al-Quran, hadis, qaul sahabat dan ijma' sekalian ulama. Maka ia bid'ah sesat yang amat keji, tuan-tuan. Bid'ah yang sesat yang amat keji. Wajib atas orang yang mengerjakannya segera bertaubat daripadanya, dan wajib atas segala raja-raja dan orang besar menghilangkannya, kerana yang demikian itu daripada pekerjaan maksiat yang mengandungi berbagai kemungkaran, dan tiap-tiap pekerjaan yang mungkar itu wajib ditegah dan dihilangkannya daripada dengan perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya di dalam beberapa nas Al-Quran dan hadis. Jadi dia ingatkan perkara tersebut adalah bid'ah yang sesat lagi keji. Berarti bid'ah dolalah lah. Kita tak jatuhkan hukum kafir terus. Nanti kafir dia kita akan bahas lah. Bila dia jatuh kekufuran tu, bila. Nanti dia akan sebut nanti. Tapi contoh yang seperti ini jelas-jelas wajib untuk bertaubat bagi pelakunya di kalangan umat Islam. Kerana apa? Tak kisahlah siapa. Kalau dia itu orang awam, wajib bertaubat. Kalau dia di golongan termasuk golongan orang-orang yang ternama, orang besar, wajib untuk melawan. Bukan hanya menjauhi perkara tersebut, melawan bid'ah tersebut. Kerana bid'ah tersebut adalah bid'ah-bid'ah yang mungkarat. Ini boleh faham kan, tuan-tuan? Okey, apabila dia selesai membahas tersebut, kerana apa hujah dia adalah kerana kemungkaran tersebut menyalahi Al-Quran dan Sunnah. So Ustaz, apa Al-Quran dan Sunnah dan sisi wajah terlarang dia di mana? Ini kita akan bahas. Soalan atau soal, berapa bagaikah kemungkaran yang terkandung di dalam pekerjaan berbuang fasilah dan menyangkar itu? Jadi berapa banyak kemungkaran ni Ustaz yang terkandung dalam pekerjaan berbuang fasilah dan menyangkar tu? Nak tahulah berapa banyak? Jawab dia, ada pun kepelbagaian kemungkaran yang terkandung di dalam pekerjaan itu amat banyak. So pertama, jadi kita nak hukum, contoh dia, nak hukum bid'ah dan sesat ni, satu perkara kita kena tasawur benda tu dulu. Dan di mana sisi rosak dia. Yang pertama adalah setengah daripadanya tabzir. Ada tabzirun atau tabzir. Namanya, artinya membuang harta dengan membelanjakannya pada pekerjaan yang diharamkan. Inilah erti tabzir. Maksud dia apa? Yang pertama adalah kerana perbuatan itu mubazir. Misalan dia orang pergi sembelih lembu, lepas tu buang kepala lembu di laut. Contoh dia buang daging lembu di laut. Dengan harapan mendapat semangat padi misalan dia. Semangat apa ke misalan, itu tak betul lah. Kerana pertama tu pembaziran. Atau dia nak menyaji jin dengan cara dia sembelih ayam. Ayam putih ke, ayam hijau. Ada ayam hijau ke? Ini contoh dia. Ayam putih ke, ayam hitam ke. Contoh dia letak dekat kubur ke, dekat pokok ke. Mensaji contoh dia. Ini jelas perkara yang bid'ah, yang mubazir. Kerana secara fiqah pun dia dianggap suatu perbuatan yang mungkarat. Kerana tabzirul mal itu min amali syaitan. Pembaziran harta ini amali syaitan. Kerana apa? Benda yang zahir itu tidak boleh memberi makan benda yang ghaib. Tak boleh bagi makan yang ghaib. Ini maksud dia.
So tak bolehlah kita untuk membazir. Patutnya ayam yang dah ada tu, kambing, lembu tu sembelih, masak, bagi makan orang-orang miskin. Itu bagus. Kalau ada ialah banyak musibah kan, atau kena uji dengan sihir dan lain-lain, sembelih lembu, sembelih ayam, bukan buat sesajian, tapi ajak semua orang-orang miskin, fuqara yang ada dekat sebelah-sebelah rumah. Tak payah cari jauh-jauh kat hutan tu. Cari yang dekat sebelah-sebelah rumah ni. Neighbor semua ataupun orang-orang yang kita tahu daerah sini. Kita panggil, ajak makan-makan. Sebelum makan, kita mintalah mereka doa. Baca Yasin. Lepas tu tahlil. Lepas tahlil, tolong doakan saya doa selamat lah. Orang Melayu panggil. Doa selamat. Minta doa untuk dipermudah segala mengharungi ujian tersebut. InsyaAllah kita sambung lagi pembahasan ini setelah ini. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan. Dan untuk waktu ini kita berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Terus setia bersama kami. Sedapnya susu Wildan dan segarnya susu Wildan dan rasa yang lezat susu Wildan, kualiti hebat susu Wildan. Dapatkan susu Wildan di kedai-kedai dan pasar raya terpilih atau hubungi 019 965 3166 019 965 3166. Stokis dan ejen diperlukan. PTTI, PTTI, PTTI. Hai, nak SPM tahun ni? Saya dan PTTI nak bantu anda skor A+ dalam SPM. PTTI membantu pelajar sains tulen meningkatkan skor dalam SPM. Hubungi PTTI di 012-808-2284 atau layari www.nakscorespm.com www.nakscorespm.com untuk info lanjut. Ayo sertai kempen Jom menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 03-8926-7019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Kota Kinabalu 93.9 FM. Kalau seseorang yang memiliki iman walau sebutir dan tidak ada baginya amalan, nescaya ia akan menyelamatkan seseorang itu daripada kekal dalam api neraka. Mungkin ia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang tertentu, dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengampunkannya dan memasukkannya ke dalam syurga. Mari menghayati pengajian ilmu akidah bersama Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti pada setiap hari Khamis jam 5.10 petang. Semestinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Imanuna. Ya, rancangan ini kita akan hayati lagi perbincangan ilmu bersama dengan tetamu kita yang berbahagia Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat IKIM, dan kita bincang dengan tajuk perbahasan contoh bid'ah. Kita nak sambung lagi Doktor. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi menjelaskan tentang di mana keharaman, sisi keharaman secara fikih dia bagi perbuatan mensangka tadi ataupun fasilah tadi. Ini salah satu dia adalah tabzir. Dan mu'alif berkata lagi, dan orang yang membuang-buang harta dan yang membelanjakannya pada pekerjaan yang demikian itu dinamai membazir. Samalah kita ditipu oleh bomoh-bomoh ni, lalu suruh buat tu, buat ni, bazir duit, bagi duit. Kita kata tak apa, niat sedekah. Tapi ini kena tipu. Kena tipu tu namanya tabzir, membazirkan duit. Ini hukum dia haram. Ini hukum dia haram. Kita kena faham, tidak ada dalam hadis, tidak ada sial. Tidak ada yang dapat membahayakan mana-mana orang, melainkan semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala jua. Kalau kita rasa yang pelik-pelik tu, maka kita yang kena perkakas diri kita, bukan panggil bomoh. Perkakaskan diri tu macam mana? Baca solat 5 waktu tu pastikanlah istiqamah. Yang kedua, jangan lupa baca Al-Quran setiap hari. Yang ketiga, hizib tu jangan tinggal. Bacaan hizib Nasr, hizib Bahar, hizib Autad, hizib
dan lain-lain. Itu kena baca Ratib Al-Haddad, Ratib Al-Attas. Ini kena baca Ma'thurat, kena baca. Lepas tu jangan lupa selain daripada itu memperbanyak pergi ke masjid. Ini kenalah amal-amal tu yang kena buat. Bukan dengan cari bomoh. Tak habis-habis bayar duit banyak nanti. Ini pembaziran. Ini yang disebut. Pekerjaan yang demikian itu dinamai membazir haram. Maka ia suatu kemungkaran yang ditegahkan Allah Ta'ala dan Rasulnya di dalam beberapa nas ayat Al-Quran dan hadis seperti firman Allah, وَلَا تُبَذِّرْ تَبَذِّيرًا innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Jangan engkau belanjakan hartamu dengan boros yang melampau, kerana bahawasanya orang-orang yang boros itu saudara segala syaitan jua. Jadi jelaskan tuan-tuan, iaitu pada pihak terperdaya dengan perdayaannya dan bersama-sama dengan dia mengerjakan pekerjaan yang ditegahkan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dia ingat mungkin niat nak baik, nak buat ni, nak hilang benda yang buruk. Tapi dia tersalah, justru dia buat dosa kerana tertalbis, tertipu dengan perbuatan-perbuatan atau tipuan-tipuan orang yang jadi bomoh-bomoh ni. Ini kena jelas. Hai sekalian saudara yang akil, dengarlah tegahan Allah SWT daripada mengerjakan pekerjaan orang yang membazir, dan Allah Ta'ala mencela orang yang membazir sekira-kira Allah Ta'ala menyamakannya dengan para syaitan yang sejahat-jahat makhluk. Adakah patut pekerjaan pembaziran itu dipermuliakan dan diperbesarkan, padahal Allah Ta'ala menegah dan mencelanya. Ini dah jelaskan tuan-tuan daripada perkara tersebut, iaitu masalah pembaziran. Sebelum saya pindah kepada soalan, maka saya nak bagi tahu perkara ini terjadi di zaman Syekh Arsyad Banjari abad ke-18 ke-19 miladi atau Masehi. Jadi zaman dulu ni, sebelum merdeka. Dan ini juga sebenarnya ketetapan fatwa yang telah dikeluarkan oleh ulama-ulama Tanah Melayu yang dinamakan sebagai Muzakarah Ulama di Kepala Batas, dipimpin oleh Syekh Abdullah Fahim. Yang saya telah tahqiqkan dalam buku saya yang nama Syekh Abdullah Fahim ni, yang mana diterbitkan oleh Akademi Jawi Malaysia bersama dengan Nahdlatul Ulama Malaysia, dan juga ada bersama dengan Pertubuhan Legasi Tun Abdullah Badawi, yang mana di dalam risalah ini Syekh Abdullah Fahim dah sebut dah, iaitu perbuatan yang sama dengan perbuatan yang saya sebut tadi, iaitu sungguh pun bertawasul itu atau ini diharuskan oleh syarak. Kita tahu, kita ziarah kubur untuk bertawasul itu adalah masyru', dibolehkan. Tetapi bukanlah seperti yang diperbuat oleh orang-orang jahil di mana sekarang dengan membawa nasi kunyit atau melepaskan ayam putih di kubur-kubur yang mereka i'tiqad keramatnya. Itu salah lah. Bawa pulut, bawa ayam tu salah. Okay. Maka yang demikian itu bukanlah cara yang dikehendaki oleh syarak dan terkadang boleh jadi haram, kerana maksud dia adalah kerana apabila terjadi pembaziran. So itu mungkin dah jelas, maka kita masuk kepada pembahasan soalan. Baik. Okey, kita buka soalan kita Muna di talian WhatsApp konti kita 0112900404, juga di Facebook Live IKIM FM. Ya, ada soalan pada waktu ini minta pencerahan. Nak kacau bubur Ashura bukannya ada kaitan dengan Muharram pun, tapi ada pendapat yang melarang, berkata nak kacau bubur Ashura buat bulan lain. Bagaimana pencerahan doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya sebut tadi bahawa kena tengok tasawur masalah tersebut, gambaran masalah tersebut, baru kita boleh tahu hukum dia. Bubur Ashura ini adalah ketika masuk hari Ashura, maka adatnya orang memasak bubur daripada berbagai jenis. Jadi campuran lah, nama dia pun bubur kan. Macam-macam campuran. Lepas tu disedekahkan kepada tetangga, kepada orang lain, kepada masyarakat, kepada orang miskin. Kalau dulu kami di Maghribi, kita bagi ke orang-orang miskin. Kalau saya dulu di Indonesia, semua santri, pelajar pondok tu semua diberi makan. Hari tu jangan masak. Jangan masak sebab dah ada bubur Ashura, pondok yang masak. Macam tu dia. Ini kiai lah yang akan masak dan bagi kepada semua pelajar makan bubur Ashura.
berarti itu masuk dalam kategori tasadduq, iaitu bersedekah. Itu sunat. Dan telah disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatuz Zain, yang mana dinukilkan daripada Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, bahawa amalan bubur Ashura ini sebenarnya telah ada sejak zaman Nabi Nuh alaihis salam. Di mana kisah dia bila dia turun, tak ada makanan, maka dikumpulkanlah semua jenis biji-bijian, adas, saya tak tahu bahasa Melayu dia lah. Ada adas, ful dan lain-lain kan. Ni Dr. Mona memang pakar lah Pak ni. Lalu dimasak dan akhirnya diberi makan kepada semua sampai kenyang. Jadi ini adalah sunnah min nahiyah taqalid, iaitu sunnah tradisi yang terus turun-temurun sampailah pada hari ini. Kerana kejadian itu kejadian pada hari Ashura. Itu maksud dia. Kalau itu yang dimaksudkan, maka jelas tak ada masalah. Oleh itu Syekh Wan Daud Al-Fatani dalam kitab Jam'ul Fawaid dan Jawahirul Qala'id menyatakan bahawa tradisi bubur Ashura itu adalah sunat kalau digambarkan dengan cara macam itulah, dengan bersedekah. Tapi kalau buat dengan seperti perbuatan orang Syiah dengan memukul badan dan lain-lain, itu jelas haram. Dan itu tak wujud di tanah Melayu ini. Di Malaysia, di Indonesia, di rantau ini tidak wujud. Okey, jelaskan insya-Allah. Insya-Allah. Baik, kita teruskan lagi dengan soalan yang kita dapat, Doktor. Boleh katakan banyak soalan berkaitan dengan kenduri tahlil. Ada yang kurang jelas hukumnya dan juga ada yang kata mendapat begitu bid'ah katanya, Doktor. Pandangan Doktor, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kenduri tahlil seperti yang telah difatwakan di dalam beberapa negeri lah, oleh beberapa negeri, dan telah diwartakan bahawa perbuatan kenduri tahlil itu adalah sunat. Adalah dianjurkan. Kerana apa? Kerana pertama, dari segi yang dibaca adalah perbuatan baik-baik belaka. Mula dari ihda' Fatihah, lalu membaca Fatihah, Qul huwallah, itu ayat Quran. Masuk Baqarah, akhir surah Baqarah, masuk ayat kursi, amanah Rasul, lepas tu masuk salawat, lepas salawat, La ilaha illallah. Itu adalah kalimat yang bermaksud tahlil. Itulah dia tahlil, La ilaha illallah. Jadi nak masuk ke tahlil La ilaha illallah tu dimulai dengan semua bacaan rotib-rotib tadi. Ulama' dulu guna bahasa dia apa? Rotib Melayu. Itu juga mana ada istilah macam tu. Maka itu sunat. Lalu kenduri itu macam mana Ustaz? Lah kenduri apa masalah dia? Kita masak, kita sedekah bagi makan orang. Yang tak boleh tu apa? Kita masak, kita bagi makan pokok. Itu salah lah. Tapi lain lah maksud dia tu apa? Dia siram air kat pokok. Itu lain lah, nak tumbuh, nak bagi tumbuh pokok. Itu lain. Itu namanya siram pokok. Tapi kalau maksud dia adalah masak dan diberi makan kepada hadirin yang hadir, niat sedekah, kan? Tasadduq, tak ada masalah sama ada kaya ataupun miskin. InsyaAllah pahala tersebut, jariah tersebut akan sampai diterima oleh Allah. Syarat dia kena ikhlas lah. Bukan dia tak ikhlas, terpaksa. Saya buat ni kenapa? Saya rasa macam terpaksa nak buat. Itu tak boleh lah. So niatlah ikhlas nak bersedekah kepada masyarakat. Itu jelas kan? InsyaAllah. Itu dia, harap jelas di situ. Dan kita memberikan kefahaman itu adalah merupakan panduan kepada kita insyaAllah. Doktor, sedikit masa sebagai kesimpulan di akhir ni dengan tajuk ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan daripada tajuk hari ini adalah cara bagaimana, sedikitlah, bagaimana kita nak membezakan antara bid'ah perbuatan yang dilarang dengan perbuatan yang memang tidak ada contoh sebelum ini tapi tidak dihukum sebagai bid'ah yang terlarang. Itu contoh dia. So, saya dah uraikan tergantung apakah dia menyalahi Al-Quran dan Sunnah ataupun tidak. Dan itulah contoh dia tadi. Dan contoh yang saya beri adalah contoh yang terlarang seperti apa. Dan apa yang tidak terlarang juga. Selagi ada sandaran nas, tidak menyalahi qiyas, tidak menyalahi nas, maka tidak ada masalah. Kalau menyalahi, baru dia ditolak. Okey, insyaAllah jelaskan. Semoga jelas di situ, Mona. Alhamdulillah. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada Yang Besar Dr. Aiman Al-Aqiti. InsyaAllah Doktor, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang tonton di Facebook Live IKIM FM. Dan jangan lupa kita akan sentiasa bawakan lagi kepada anda rancangan Imanuna di hari dan juga di waktu yang sama. Ya,
InsyaAllah. Dan para pendengar terus setia bersama kami Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kuantan 89.6